Salam sejahtera, selamat tengah hari. Anda sedang menonton Buletin Awani bersama saya Jiji Ahmad. Kita mulakan dengan laporan ini. Malaysia berdepan dengan masalah struktur pasaran tenaga kerja yang mana masalah ini telah lama dikenal pasti dan masih belum ada jalan penyelesaian. Susulan itu, ada pakar berpendapat usaha mencipta pekerjaan mahir perlu dijadikan sebagai petunjuk prestasi utama KPI keluarga Malaysia bagi menangani masalah pasaran tenaga kerja dalam negara. Manakala berdasarkan laporan statistik guna tenaga tahunan mengikut kemahiran 2018-2020, bagi tahun 2020 hanya 25,300 pekerjaan baru kategori pekerjaan mahir yang memerlukan kelayakan tertiary dicipta. Baik, kita nak terus bercakap berkenaan perkara ini bersama pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai. Selamat tengah hari, Prof. Selamat tengah hari, Cik Gigi. Apa khabar? Khabar baik. Prof, dengan apa laporan yang saya bacakan tadi dan juga statistik berdasarkan laporan statistik guna tenaga tahunan, adakah faktor seperti gaji rendah ataupun kurangnya peluang pekerjaan yang tersedia telah menjadi sebab utama masalah struktur yang telah lama dikenal pasti ini masih tiada penyelesaian yang mutlak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa masalah yang besarnya ialah masalah secara keseluruhannya pasaran kita belum bersedia. Majikan tidak memahami bahawa mereka perlu berubah. Pekerja juga tidak menyedari bahawa mereka perlu berubah dan pasaran keseluruhan institusi pengajian tinggi, ibu bapa juga tidak menyedari. Contohnya, sudah diramalkan menjelang tahun 2022 disebabkan oleh IR 4.0, lebih 133 juta jenis pekerjaan di dunia akan hilang. 75 juta akan pupus akibat perkembangan teknologi. Di Malaysia dianggarkan sekurang-kurangnya 40% pekerjaan-pekerjaan yang tertentu akan secara cepat akan hilang, perlu diganti dengan perkara lain. Tetapi kita tidak menyedarinya dan kita tidak bersedia untuk itu. Contohnya kita menjadikan belanjawan dan kita kata kita nak menumpukan kepada pewujudan peluang pekerjaan. Tetapi apa peluang pekerjaan yang kita wujudkan? Kalau peluang pekerjaan yang sama seperti yang dahulu, kita hanya akan memberikan harapan hampa kerana dalam jangka masa yang dekat dia akan hilang semula. Prof, pada tahun 2019 hanya 44,700 pekerjaan mahir telah dicipta. Sedangkan hampir 300,000 graduan baru memasuki pasaran setiap tahun. Ini kita lihat sebagai satu cabaran buat negara untuk kita capai negara berpendapatan tinggi. Tapi menurut Prof, mengapa usaha untuk cipta pekerjaan mahir dalam negara kita ini masih lagi rendah? Saya rasa majikan pun tidak bersungguh di dalam menangani isu pekerjaan dan kerjaya. Kepada mereka, selagi mereka boleh membawa pekerja asing yang upahnya lebih murah, walaupun produktivitinya rendah, mereka akan terus bergantung kepada pekerja asing. Walaupun sebenarnya teknologi dan pasaran telah berubah, mereka mengharapkan majikan untuk berubah, mewujudkan peluang pekerjaan yang kemahiran tinggi atau sederhana, tetapi mereka tidak sanggup melabur untuk itu. Sebab itulah kita ada sampai 700,000 orang graduan yang menganggur. Dan mereka tidak sepatutnya menganggur kerana mereka mempunyai kemahiran asas yang boleh dibentuk, dipupuk untuk menjadi kumpulan berkemahiran sederhana dan tinggi. Ya. Prof bercakap mengenai tenaga pekerja asing. Kita juga di Malaysia ini mempunyai lagi satu golongan yang mempunyai kelayakan yang lebih rendah. Umumnya SPM, CJ Pelajaran Malaysia. Sudah pasti golongan inilah yang terpaksa bersaing dengan pekerja asing tanpa kemahiran dengan tawaran gaji yang rendah. Mungkin apa jalan terbaik untuk kerajaan untuk berikan fokus yang lebih menyeluruh agar golongan ini tidak tercicir?
kita perlu menekankan kepada semua pihak termasuk ahli politik bahawa kerja-kerja rutin seperti perkeranian, pentadbiran, pekerja pemasangan, pekerja kilang, merangkumi kerani kemasukan data, setiausaha, eksekutif accountant dan juru audit misalnya, dijangka akan secara beransur-ansur pupus. Jadi kita perlu menekankan kepada kumpulan yang berkelayakan rendah ini untuk mempunyai keminat bagi meningkatkan kemahiran mereka. Hari ini universiti-universiti telah mempunyai satu sistem yang dipanggil micro credential. Micro credential ini membolehkan pekerja-pekerja ini walaupun dia tidak ada kelayakan yang formal untuk memasuki universiti, untuk mengambil kursus secara micro credential, dia ambil satu kursus dalam masa beberapa minggu dan dia dapat satu sijil, dan kemudian dia ambil lagi kursus yang lain untuk menggenapkan kemahiran dan dapat satu sijil. Setelah beberapa bulan atau mungkin setahun lebih, mereka boleh mengumpulkannya menjadi ijazah yang membolehkan mereka meningkatkan kemahiran dan di sampingnya mendapatkan kelayakan baru yang membolehkan mereka akan mendapat kenaikan gaji atau berpindah kepada pekerjaan yang lebih berpendapatan tinggi misalnya. Baik, Prof tunggu di talian kerana saya mahu baca satu lagi laporan dan mendapat reaksi segera Prof mengenai perkara ini. Ini berkenaan dengan pilihan raya awal yang dijangka mampu menyelesaikan cabaran ekonomi yang dihadapi ketika ini. Dan Maybank IB Research dalam nota kajian berkata pilihan raya awal mampu memberikan kejelasan dasar yang lebih optimum terhadap permasalahan ekonomi, terutama soal pengurusan fiskal kerajaan. Tambahnya, meskipun cukai makmur dinyatakan sebagai cukai sekali saja, namun pelabur mahu melihat langkah meyakinkan dalam strategi pungutan hasil jangka sederhana kerajaan untuk mengembangkan penjanaan hasil yang mampan. Ia sekaligus mengurangkan risiko sektor korporat digunakan secara berterusan untuk merapatkan jurang fiskal. Selain itu, pengenalan cukai tidak langsung seperti GST juga dijangka tidak dilaksanakan menjelang PRU 15. Ya, Prof. Daripada laporan itu, adakah benar PRU mampu menjadi penyelesaian utama kepada kejelasan dasar ekonomi sedia ada? Pendapat Prof? Okey, biasanya sebuah kerajaan itu akan mengenalkan dasar ekonomi yang barunya di pertengahan tempoh pemerintahan. Jadi kalau misalnya sepatutnya Kerajaan Pakatan Harapan akan mengemukakan perancangan ekonomi yang mantap sekarang ni. Tetapi kerana keadaan ekonomi politik yang tidak stabil, kerajaan hari ini sebenarnya adalah dianggap sebagai kerajaan sementara menunggu pilihan raya. Jadi selagi pilihan raya ke-15 tidak dilangsungkan, selagi itu kerajaan yang memerintah tidak akan merasa selesa untuk mengumumkan dasar ekonomi, terutamanya dasar ekonomi jangka pertengahan dan jangka panjang yang mungkin tidak begitu popular, tidak berupaya untuk menarik pengundi. Jadi mereka akan lebih menumpukan kepada usaha menarik pengundi, menarik minat pengundi supaya mereka dapat mewujudkan kumpulan pengundi yang akan menyokong mereka. Jadi selagi pilihan raya 15 tidak dilaksanakan, selagi itu kerajaan hari ini tidak akan berani mengemukakan sesuatu yang baru. Walaupun sebenarnya kerajaan yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri ini telah bertuah dapat melancarkan rancangan Malaysia ke-12 dan belanjawan untuk tahun 2022 dan kemudian mengumumkan pula falsafah keluarga Malaysia, tetapi nampak bahawa itu merupakan satu brand name lebih daripada satu rancangan pelaksanaan ekonomi yang jitu. Jadi kita mungkin menganggap bahawa kalau pilihan raya diadakan secepat mungkin,
kita akan mendapat sebuah kerajaan baru yang lebih kukuh, lebih stabil, dan kerajaan baru itu akan berani mengemukakan apa sebenarnya dasar ekonomi mereka. Suka saya komen tentang cukai prosperity ataupun kemakmuran ini. Cukai itu diperkenalkan saya rasa terlampau tergesa-gesa, tidak memikirkan kesan jangka panjang, dan apabila diperkenalkan hanya mempunyai matlamat untuk mengutip cukai 3 bilion, tetapi dia telah menyebabkan pasaran saham jatuh lebih 32 bilion. Jadi itu sudah disedari oleh kerajaan hari ini bahawa ini satu kesilapan besar, tetapi bukan mudah untuk membetulkan kesilapan besar itu kerana dia telah memberi kesan kepada persepsi pelabur dan bakal-bakal pelabur asing. Ini yang sedang dipersoalkan hari ini. Baik, terima kasih Profesor Emeritus Dr. Bajoya Badai kerana sudi meluangkan masa bersama Buletin Awani. Itu tadi pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak.